Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kafiyah berhadap imam kepada makmum. Jadi sebelum pada tu nasbah kepada makmum dan munfarid bila nak berdoa tu ada kiblat. Ada pun orang jadi imam, ini cara dia. Ada pun imam apabila tidak berkanak keluar kemudian daripada salamnya, lepas pada wisale semaya itu tak ada nak pergi ke mana lagi lah, nak duduk situ dulu. Maka afdalnya dijadikan kanenya kepada segala makmum. Paling kane ke makmum dan kirinya kepada kiblat. Kata Syekh Ibnu Hajar, dan jika pada ketika doa sekalipun, duk lagu tu sudah wisale paling kane kiri hendak kiblat. Kemudian cara dia tu kita sebut panjang juga tu, tengok bawah lah. Cara dia duduk tu kita sebut dalam 10 safhah lebih lah. Lebih. Jadi cara-cara dia lah. Kita tengok bawah. Akan satu di antara amalan sunnah, amalan Nabi lah, yang dilakukan selepas salat fardu, iaitu ialah memilih posisi ataupun kedudukan. Posisi kedudukan itu tulah dah. Terbaik, kedudukan terbaik bagi seorang imam selepas memberi salat. Maksud posisi ataupun kedudukan terbaik di sini ialah seorang imam selepas memberi salam dan menyapuh kepala atau muka tu lah, perlu memilih. Pilih ke mana? Sama ada berterusan menghadap mukanya ke arah kiblat, maka betul selalu dah. Ada paling dak lah. Dan membelakangi para makmum. Jadi belakang duk tak ada ubah dak, salat betul gitu dah. Yang kedua, ataupun berpaling ke belakang menghadapkan muka ke arah makmum. Ni muka dak terus makmum. Dan dua, dan membelakangi kiblat. Dua cara. Tiga, ataupun berpaling ke arah kanan dengan menjadi mihrab solat berada di sebelah kiri. Supaya musannif sebut ni mata dah. Sementara makmum berada di sebelah kanan. Wakafiyah sebut mata. Yang keempat, ataupun berpaling ke arah kiri. Hak ni paling muka dukun. Paling kiri. Yang keempat, dengan menjadikan mihrab solat berada sebelah kanan. Tu jaga kita tengok mana. Jadi tiga pertama tu banyak kita kelih lah tu, dan makmum berada sebelah kiri. Yang kelima, atau terus bangun dari tempat duduk menuju ke destinasi yang ingin, kepada tempat yang kita nak tuju. Jadi tempat tuju lah, tempat yang kita menuju ke tempat yang kita nak tuju, kita pergi ke destinasi. Maknanya tak ada duk lah, sudah assalamualaikum pak bangun, begitu lalu. Maka tu lalu dah. 5. Semua kedudukan atau posisi tadi perlu diberi perhatian. Perlu diberi perhatian oleh seorang imam. Supaya setiap kedudukan yang dipilihnya akan diberi pahala sunat oleh Allah Ta'ala. Perkara asas yang diingin tekankan di sini ialah setiap kedudukan yang diambil, hukumnya adalah sunat jika menempati kehendak-kehendak yang terdapat dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan. Untuk lebih jelas lagi, sila beri perhatian terhadap huraian yang akan kami sebutkan di bawah ini secara panjang je. Masalah pertamanya menghadapkan muka ke arah makmum. Muka kita hadap ke makmum. Hadis ini ada depan lagi dah. Dan huraian yang akan kami kemukakan nanti menjadi dalil bahawa sunat bagi seorang imam setelah selesai daripada solat fardu memalingkan mukanya ke arah para makmum. Pula muka kita hadap ke makmum terus. Pagar muka ke makmum lah, sudah maya pak pagar muka lah. Lebih-lebih lagi jika dia berhasrat ingin menyampai kuliah ilmu ataupun tazkirah ataupun beri nasihat dan baca ucap kebaya selepas berdoa.
doa pak tu, maka bagi nasihat lalu. Ada tu. Hadis yang kami akan sebut ini ialah riwayat Imam Bukhari daripada Samurah bin Jundub ataupun Jundab radhiyallahu anhu berkata, ya, adalah Nabi apabila selesai daripada salat akan memaling mukanya ke arah kami. Jadi kaifiat pertama ginilah, sudah sembahyang tu, maka muka kita paling tu hadap ke makmum. Bukan kanan, bukan kiri, bukan betul, hadap makmum lalu dah. Tu. Ada hadis tu, tengok sana ni. Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kitab Qadarul Hadis. Buka tengoklah kitab Qadarul Hadis. Ketika mengulahkan hadis ini telah berkata, ambil terjemah dia. Maksudnya gaya bahasa hadis Samurah, secara faham mafhum hadis Samurah adalah siyakul Samurah tu zahir hadis Samurah saat ini secara faham. Dari segi zahirnya menunjukkan sesungguhnya Nabi apabila selesai salat sentiasa berpaling dengan menghadap mukanya ke arah makmum. Ada ulama yang berpendapat bahawa hikmah di sebalik perbuatan Rasulullah tersebut ialah untuk mengajar para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi Nabi paling muka betul pak tu ada tujuan dia tu, nak beri tazkirah pada sahabat dia, nak ajar, nak beri ilmu, nak curah ilmu, nak mengajar ilmu yang diperlukan oleh mereka. Oleh itu, hukum sunat berpaling menghadapkan muka ke arah makmum selepas solat diharuskan kepada para imam yang mempunyai tujuan. Ada tak imam tujuan ke apa? Tujuan nak ajar makmum. Tak betul lalu kepada makmum. Dan matlamat seperti Rasulullah, iaitu mengajar ilmu dan memberi peringatan kepada para makmum selepas solat fardu. Ada juga ulama yang berpendapat bahawa hikmahnya ialah supaya orang yang baru masuk dan datang ke masjid ataupun surau ataupun madrasah ataupun musalla dan yang sepertinya orang baru masuk tu dapat mengetahui bahawa solat fardu telah selesai. Jadi kalau kita paling kepada makmum pak tu kemari, oh tu imam sudah dah weh, dia tahu lalu lah. Kalau kita duduk hadap kau tu lagi, maya lagi tak imam ni, keduk zikir baru. Orang baru main belakang, dia panggil boleh tahu. Justru itu, jika imam berterusan dengan kedudukan asalnya, kalau paling tu selepas memberi salat, maka akan memberi gambaran kepada orang yang baru datang tadi bahawa imam masih berada tahiyat akhir. Tapi tahiyat lagi ni padahal sudah dah. Ya. Berkata pula Az-Zin bin Al-Munir dalam kitab Fathul Bari ni, membelakangi makmum ketika solat merupakan hak seorang yang berstatus sebagai imam. Sebagai dia jadi imam tu hak dia. Nak belakang makmum tu hak dia. Tetapi apabila selesai sahaja solat, maka hak tersebut akan hilang. Justru itu perbuatan berpaling menghadapkan mukanya ke arah makmum selepas selesai solat dapat membuangkan dan menghilangkan sifat takabur, sombong dan tinggi diri, besar dirilah terhadap para makmum. Wallahu a'lam. Itulah kitab Fathul Bari tadi. Hadis di atas tadi telah dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim daripada Samurah juga sebagai sokong dikuat ni. Maksud hadis adalah Nabi SAW apabila selesai sahaja daripada salat subuh akan berpaling dengan menghadapkan mukanya ke arah para sahabatnya. Subuh sudah sembahyang paling ke sahabat sambil berkata, adakah sesiapa daripada kamu yang bermimpi semalam? Nabi tanya, cerita dia panjang lagi tu, jawab sikit. Kalau kita hadis ni mengikut Nawawi syarah Muslim, Imam Nawawi ketika mengulaskan dan menerangkan hadis di atas berkata, wa fihi ila akhirih. Hadis ini mengandungi dalil. Boleh kita istinbat pada hadis ni dah. Disunatkan bagi imam solat fardu menghadapkan mukanya ke arah para makmum. Sudah sembahyang hadap tu. Dan membelakangi kiblat selepas selesai beri salam daripada solat fardu. Ada ini juga menjadi dalil bahawa harus bagi seorang itu duduk dengan membelakangi kiblat. Tinggal kiblat terus. Tak ada kemang boleh. Kerana mengajar ilmu pengetahuan kepada orang ramai.
daya seumpama tu. Wallahu alam. Itulah kitab Sahih Muslim bagi Imam Nawawi. Satu cara saat ni paling muka agak makmum dah lah. Yang kedua, berpaling ke arah kanan. Ni bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, paling kanan. Hadis yang akan kami sebutkan nanti, ya ada hadis belaka tu nak kanan, nak betul kiblat, ada cara belaka lah. Menjadi dalil bahawa sunat bagi seorang imam berpaling ke arah kanan selepas selesai solat fardu 5 waktu. Hadis ini ialah riwayat Imam Muslim daripada Barra', katanya, sesungguhnya kami apabila solat di belakang Rasulullah, kami suka mengambil tempat di sebelah kanan. Kata kami kalau sembahyang Rasulullah nak ambil kanan tu. Sebab apa? Bila sudah salat Nabi paling kanan, tepuh muka dia selalu dah. Paling itu, nampaklah. Kerana apabila selesai solat, baginda akan berpaling dengan menghadap mukanya ke arah kami. Pas sudah pak paling, nampak muka faknya selalu. Sebab tu dah sembahyang Nabi pak pisah ambil kanan, tak duduk kiri tu. Tak nampak muka Nabi yang berada di sebelah kanan baginda. Kata Barra' lagi, saya dapat mendengar baginda berdoa, Rabbi kini azabaka yauma tab'atsu au tajma'u ibadak. Itu doa lah. Kalau gitu hadis ini dari segi zahirnya seolah-olah bertentangan dengan hadis pertama di atas. Hadis tadi maknanya Nabi kita pelaga muka dengan sahabat. Hak ni paling kanan, nampak nak belawai tu tak? Tak belawai. Tapi zahir tu nampak gitu. Kerana hadis pertama tadi hak pelaga muka memberi gambaran bahawa Rasulullah apabila selesai daripada solatnya menghadapkan muka ke arah para makmum, yakni sahabat dia. Sementara di sini pula ni hadis yang kedua ni memberi gambaran seolah-olah baginda selepas solat berpaling ke arah kanan. Kalau kita nak hipung lagu mana hadis ni, tak ada payah tengok cara dia untuk merukai masalah ini. Cara kita nak hipung lah. Cuba kita perhatikan ulasan yang telah diberikan oleh Qadhi'iyah ulama lah dengan katanya. Ini dia hipung siap dah ni. Ulama dia hipung siap dah. Maksudnya berkemungkinan hadis ini memberi maksud bahawa Nabi membaling muka ke arah kanan ketika memberi salam sahaja. Memberi salam paling kanan. Ihtimal kita tak situ. Mana ihtimal tu? Paling muka saja. Bukan paling tubuh. Assalamualaikum. Kanan nanti. Ihtimal pertama. Pentafsiran seperti ini nampaknya lebih kuat. Tak saya belawai dengan hak tadi. Hak tadi sudah salam. Paling teruk. Kanan kata paling kanan ni muka saja. Terkahui salam. Ihtimal itu. Karena kebiasaannya Nabi bila berpaling akan menghadap mukanya kepada semua para sahabat. Katanya lagi, maksud berpaling ke arah kanan di sini mungkin juga berlaku selepas Rasulullah bangun daripada tempat salat. Ihtimal yang kedua, Nabi paling muka ke kanan itu setelah bangun daripada tempat dia sembahyang. Pada paling ke kanan. Ataupun berpaling ke arah kanan selepas selesai beri salam. Jadi banyak ihtimal lah. Tu yahtamilu, apa kali yahtamilu tu tak? Habis kat tu. Pentafsiran daripada Qadhi'iyah tadi, atas menunjukkan bahawa sunat juga bagi imam selepas selesai solat selain menghadapkan mukanya ke arah makmum, sunat ke apa? Berpaling ke sebelah kanan makmum. Sunat juga. Dua cara. Iaitu dengan menjadikan arah kiblat sebelah kiri. Yang ketiga ni harus berpaling ke kanan dan ke kiri. Boleh dua. Nak kanan pun boleh, nak kiri pun tak apa. Di sini kami akan mengemukakan, kami akan menerangkan dua hadis. Kami akan sebut dua hadis yang menunjukkan boleh dan sunat berpaling sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Bagi imam, kita tu imam fikir. Bagi imam selepas selesai solat fardu. Jadi kanan boleh, kiri boleh. Hadis pertama ialah riwayat Imam Bukhari Tummin jatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi, maksudnya sesungguhnya Anas bin Malik apabila selesai daripada solat akan berpaling, ada kalanya ke kanan dan ada kalanya ke kiri. Kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri. Anas.
Beliau mencela sesiapa yang sengaja berpaling ke arah kanan selepas solat. Jadi kalau teman-teman tawak kanan saja kiri tak tu dia tak suka lah. Dengan etika bahawa ini wajib. Mana kalau bukan kata paling kanan itu wajib, tak kenal lah. Mana dia caci lah, dia celah. Berhubung dengan hadis ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar telah menghuraikannya sebagaimana berikut. Dia ulah dalam Syarah Fathul Bari dia. Terjemuh dia. Az-Zain bin Al-Munir berkata, hadis ini menunjukkan tidak ada beza hukumnya antara seorang imam yang berada di tempat solatnya lalu berpaling menghadap mukanya ke arah para sahabat, para makmum mukanya, dengan seorang imam yang terus bangun dari tempat solatnya. Hak bangun terus lalu sambil berpaling menuju ke arah tempat tujuannya. Tubik luar lah. Iaitu sama ada ke kanan ataupun ke kiri arah tujunya. Ya tuju tubik kanan ke kiri tak kira. Pakai tubik terus dah. Al-Hafidh Ibnu Hajar pula telah memberi pandangan peribadi, mana dia keluar fatwa dan pendapat secara peribadi hak dia lah. Itu makna memberi pandangan secara peribadi dengan berkata, aku berpendapat, jadi salah tarjih bang ini. Aku berpendapat bahawa kenyataan daripada Anas bin Malik ini, hak kata kanan boleh kiri boleh, jelas menunjukkan bahawa ianya bertentangan dan berlawanan dengan kenyataan sendiri yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim daripada Ismail bin Abdul Rahman As-Suddi. Katanya, aku telah bertanya Anas, apakah aku perlu berpaling ke kanan ataupun ke kiri? Dia tanya Anas sendiri ni. Apabila selesai daripada solat, jawab Anas, adapun aku mengikut yang telah aku lihat ialah baginda telah banyak berpaling ke arah kanan. Jadi kalau kita bahas sini berlawan dengan hal tadi, Anas kata kanan boleh, kiri boleh. Tiba-tiba ni bila katanya, dia katanya aku ni suka lah buat paling kanan. Nak takut, nak berlawan dia panggil. Kalau gitu untuk kita nak menyatukan, kita nak himpun di antara ta'arud bainal hadisaini, ini cara dia. Bagi menyatukan kedua-dua kenyataan Anas yang nampak bertentangan, berteman berlawan ni lah, nampak nak tanakut ini, ialah kita mesti mentafsirkan bahawa Anas mencelakan sesiapa yang beriktikad bahawa berpaling ke arah kanan selepas salat fardu itu adalah wajib. Jadi Anas katanya kalau siapa bukan kata wajib, aku caci lah kata. Jangan bukan kata wajib. Kemudian apabila seorang imam tidak mempunyai apa-apa kepentingan untuk berpaling, tak ada tujuan ke apa lah, mau ada ke arah kanan ataupun ke arah kiri, maka dia ini lebih afdal baginya berpaling ke arah kanan. Tak ada tujuan ke apa, paling kanan lah. Hadis yang kedua ini adalah riwayat Imam Bukhari. Asal lagi nak akan sebut lah. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, janganlah seorang kamu memberikan apa jua peluang kepada syaitan merosakkan salatnya. Kita jangan wiruksah, fursah kepada syaitan. Hak lain tak boleh nak kanan sahnya. Nah hadis ni. Ini kerana sesungguhnya aku sendiri melihat Nabi banyak berpaling ke arah kiri. Hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud ini hasan telah diriwayat juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan berlaku sedikit perbezaan dari segi lafaz. Makna sama ya, lafaz tu ada berlaku. Ini juga jelas bertentangan dan berlawanan dengan hadis riwayat Anas. Hak tadilah bin Malik di atas tadi. Dari itu untuk bagi menyatukan kedua-dua hadis ini, cara kita nak himpun telah memberikan pendapat dengan katanya. Gambaran penyatuan atau mana wajhul jam'i bainahuma, wajah cara kita himpun penyatuan di antara dua hadis dapat tidak daripadanya. Jadi dia beci itu bukan beci kanan ke kiri, cuma dia becinya kalau orang pergi kata hak kanan itu wajib, tak sih gitu. Etika pergi tu sih. Sesiapa yang etika wajib berpaling kepada solat satu daripada dua arah tersebut, maka ianya salah. Kalau pergi kata wajib. Dan mazhab kami iaitu Syafi'i menghukumkan tidak makruh bagi seorang imam
berpaling ke kanan ataupun ke kiri, ikutlah tak kita nak kanan ke nak kiri. Dalam mazhab kita tak ada hukum kata makruh. Tetapi disunatkan bagi seorang imam berpaling ke mana-mana arah. Ikut dia tujulah yang mempunyai kaitan dengan tujuan dia dan kepentingan diri. Tak ada ia ke kanan ataupun ke kiri. Hadis pertama dan apa yang dipahami daripada huraian Al-Hafidh Ibnu Hajar tadi, dan hadis kedua beserta dengan pandangan yang telah diberi oleh Imam Nawawi menjadi hujah dan dalil dan bukti bahawa sunat bagi imam berpaling ke arah kanan ataupun kiri selepas selesai daripada solat fardu. Kanan boleh, kiri boleh, semua tu dalil. Terutamanya jika ia mempunyai kepentingan tertentu, mana ada satu gharak dan tujuan yang nak mengajar makmum ke lagu mana kan, untuk berpaling ke salah satu arah tersebut. Tetapi jika dia tidak mempunyai apa-apa kepentingan, tak ada gharak tujuan ke apalah untuk berpaling, sama ada ke sebelah kanan ataupun kiri, maka berpaling ke sebelah kanan itu terlebih afdal. Tak ada tujuan ke apa, ambil kanan lah. Dan mestilah diutamakan hak kanan. Kerana Rasulullah SAW sendiri menyukai, suka melakukan yang kanan dalam setiap perbuatan. Nabi dia suka yuhibbut tayammuna, suka balik kanan belakang. Kesimpulan dan khulasah daripada yang kita sebut tadi, gini. Kesimpulan daripada perbincangan di atas, masalah paling kanan kiri lah kepada makmum guna tu, ialah seorang imam bebas. Bebas ni makna atas dia lah, memilih posisi ataupun kedudukan terbaik untuk kepentingan diri. Atas dia pilih lah awak nak. Dia boleh berpaling menghadapkan muka ke arah makmum, sah. Boleh berpaling ke kanan ataupun ke kiri, tak dia. Tetapi yang paling afdal ialah dia berpaling ke mana-mana arah yang mempunyai kaitan dan kepentingan diri. Kalau ada matlamat, ada tujuan, ada cepat sung dia, paling nak kanan ke nak kiri. Jika dia tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan mana-mana arah, tak ada tujuan ke apa. Adakah kedudukan terbaik yang perlu dipilih olehnya? Berpaling ke arah kanan ataupun arah kiri? Ataupun berpaling dengan menghadap muka ke arah makmum? Bagaimana pula jika seorang itu ingin berzikir dengan mengekalkan kedudukan menghadap ke arah kiblat dan membelakangkan diri ke arah para makmum? Untuk jawab pihak ni, jawapan terbaik kepada persoalan ini hak tanya saat ni yang pernah kami temui ialah ulasan yang telah diberikan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari dia. Dia sebut. Artinya, maksudnya, bagi solat fardu yang tidak ada sunat ba'diyah, adakah? Asar tak ada ba'diyah, subuh tak ada ba'diyah. Jika sudah menjadi kebiasaan bagi imam selepas berzikir memberikan kuliah ilmu, lepas mengatik tu berucap tazkirah, kuliah subuh kah? Tak. Dan menyampaikan tazkirah untuk para makmum, maka disunat baginya berpaling menghadap seluruh mukanya ke arah para makmum. Paling semua lalu. Tak, maka paling semua muka lah. Kalau semaya tak ada ba'diyah. Dan adanya kita pernah beri tazkirah. Paling seluruh lah. Selepas mula-mula selesai daripada solat fardu lagi. Jika imam berhasrat untuk berzikir dengan zikir sunnah, nak berzikir Nabi lah, berzikir panjang, tak ada beri tazkirah tak. Sahaja selepas solat fardu, tak ada tazkirah pun tak lah. Adakah yang afdal baginya ialah yang berpaling menghadap seluruh muka ke arah para makmum? Dia nak berzikir saja, tak ada tazkirah ke apa? Ataupun sekadar berpaling ke kanan saja dengan menjadikan makmum berada sebelah kanannya, sementara kiblat pula berada sebelah kirinya dan berdoa. Kita nak berdoa ada kiblat, ada di kiri. Memilih kedudukan yang kedua, iaitu dengan hanya berpaling ke arah kanan saja, milik kanan. Jadi kita milik kanan lah, milik kanan. Tak ada tujuan ke apa. Telah dimuktamad oleh kebanyakan ulama Syafi'i. Jika imam ingin berzikir secara ringkas sahaja,
Kalau imam nak berzikir jaga pendek-pendek dan tidak memerlukan masa yang lama, maka yang afdal bagi imam berterusan menghadap muka ke arah kiblat. Terus dah. Gini ya, kalau tu imam nak berzikir pendek, rasa paling ke mana? Nak zikir panak-panak. Hendak kau terus doa kau lalu dah. Kalau ada satu masalah dan nak tazkirah pada makmum dia, apa le muka ke makmum? Tak. Tu cara dia. Pendek katanya boleh banyak cara lah. Kerana menghadap ke arah kiblat merupakan kedudukan paling sesuai semasa berdoa. Sama tara berpaling seluruh muka ke arah makmum pula, apalagi muka, menjadi lebih afdal juga. Walaupun imam tidak berhasrat memberikan kuliah ilmu dan tazkirah dan menyampaikan tazkirah, jika panjang zikir dan doa yang akan dilakukan oleh imam. Wallahu a'lam. Ulasan yang diberikan tadi nampaknya hanya khusus kepada solat fardu yang tidak mempunyai solat sunat ba'diyah. Kita dah bahas. Bakal semaya ba'diyah dah ke mana? Loho, mengarik. Bagaimana dengan solat fardu yang punya solat sunat ba'diyah? Hak rawatib ba'diyah dah lah. Kita bahas ni tak ada ba'diyah. Kami berpendapat bahawa jawapannya ada sama dengan solat fardu yang tidak mempunyai solat sunat ba'diyah. Iaitu jika imam ingin berzikir secara ringkas sahaja, iaitu lebih ringkas daripada zikir-zikir sunnah selepas solat fardu, maka sebaiknya dan yang afdalnya ialah imam berterusan menghadap muka ke arah kiblat. Maka terus lalulah. Walaupun kita kata ada ba'diyah pun, sehingga selesai berdoa. Kerana mengutamakan posisi kedudukan arah doa. Sebagaimana yang dimaklumi, solat satu adab terbaik ketika berdoa ialah menghadap ke arah kiblat. Jadi di antara adab yang kita berdoa nak kiblat. Yang kedua, jika imam ingin menyampaikan kuliah ilmu atau tazkirah selepas solat sunat ba'diyah. Lepas ba'diyah kan nak menyampaikan tazkirah kepada makmum, nak mengajar, nak baca taklim ke. Maka selepas selesai sahaja solat fardu, yang afdal baginya terus menghadap seluruh muka ke arah para makmum. Sudah tak betul makmum lalu dah. Jika imam ingin berzikir dengan zikir-zikir sunnah, maka yang sebaiknya dan afdalnya dia berpaling ke arah kanan. Sebaliknya, jika zikir yang ingin dilakukan lebih panjang daripada zikir-zikir sunnah selepas salat fardu, zikir sunnah lebih pada Nabi tu bawa lah, panjang sangat, maka yang lebih afdal imam menghadapkan seluruh muka ke arah para makmum. Wallahu a'lam. Pendek katanya masalah kita duduk lepas semaya ni nak hadap ke mana tu tengoklah. Nak kiri pun boleh, nak kanan pun boleh, nak betul ke nampak boleh, nak paling muka ke makmum pun boleh. Masing-masing ada alasan dan dalil. Lepas tu tengok pula tujuan kepentingan bagi imam tu gapo yang nak buat. Situ. Habis kat tu. Dan segi hasil asas sunat dengan membaca zikir dan doa bagi dikanak. Jadi yang molek baca mangkul daripada Nabi. Kalau kita tak baca mangkul, baca hak mana pun hasil itu. Tetapi zikir dan doa yang mangkul daripada Nabi itu terlebih afdal daripada yang tidak mangkul. Makna baca zikir hak Nabi baca, molek daripada Nabi hak Nabi tak baca. Kerana bahasa yang mangkul sangat diharap kabul, harap diterima. Dan setengah daripada zikir yang mangkul iaitu astaghfirullah. Ini wirid dah ni. Wirid semaya. Hak mangkul pada Nabi. 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Bawah tu kita ta'liq akal satu tu dalil. Dalil wa astaghfirullah. Karena hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, barang siapa berkata selepas asar dan maghrib 3 kali astaghfirullah hingga akhir, nescaya dikifaratkan dosa-dosanya daripadanya. Tuhan pun dosa dia. Sekalipun umpama buih di laut. Baca buih, bukan boyih nak tu. Buih. Buih ada debu dalam laut. Kena pada banyak dosa pun Allah Taala ampun. Tapi dosa kecil. Kedua, dalil suruh baca Allahumma antas salam.
Karena hadis Thauban berkata, adalah Rasulullah apabila selesai daripada salatnya beliau mengucap astaghfirullah 3 kali dan beliau membaca Allahumma antas salam ila akhirih. Itu dalil itu. Jadi buat kisah kita dalil. Pendek katanya masalah wirid lepas semaya itu semua ada dalil dan Nabi bawa. Ada tu si baca wirid itu malah tu hal lain lah. Dan subhanallah 33 kali dan alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, 99 tu. Dan digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana dalil hak mengatik sampai 100 kali 33 ni? Tengok bawah. Dalilnya kerana hadis Abi Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, barang siapa mengucap subhanallah mengiringi tiap-tiap salatnya 33 kali dan mengucap alhamdulillah 33 kali dan mengucap Allahu akbar 33 kali, maka demikian itu adalah 99, tak cukup 100 itu. Kalau dia membaca sempurnanya 100 kali la ilaha illallah hingga akhir, nescaya diampunkan baginya dosa-dosa sekalipun seumpama buih di laut. Tu ampun berlaku. Satu hadis lagi di sana tu. Dan hadis Abi Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila akan bersolat maka ucapkanlah subhanallah. Membacalah subhanallah. Mengiringi tiap-tiap solat 33 kali. Dan ucapkanlah alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 33 kali, 34 kali. Jadi 100 tu. Dan katakanlah la ilaha illallah hingga akhir. Baca tu pula. Jadi dua riwayat lah tadi kata 33 je Allahu akbar, hak ni 34. Dua riwayat. Naik ke atas. Dan setengah daripada yang mangkul, yang warik, yang Nabi kita baca ni, dibaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Dalil dah tu duduk bawah dalil. Dalil kerana hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Maksudnya bahawa baginda Rasulullah selepas selesai daripada salat fardu 5 waktu, beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai di al-jaddu. Akhir. Ada sahih Bukhari tu. Kita tak erti juga tu fofok baru Wahabi tu tak mahu nak wirid lepas semaya semua dia bawa ke tua tu tak erti kata. Abang semua tu kalau mengikut dasar ada setengah tu sahih Bukhari, tak sahih Muslim. Ada tempat ambil tu ada belakang. Kalau sekadar kata malah tak ada masalah lah kira malah tu. Dan hadis Abdul Rahman bin Ghanmin bahawa Rasulullah bersabda, sesiapa yang membaca sebelum berpaling dan melipatkan kakinya daripada solat maghrib dan subuh, belum pada nak bangun lagi lah kita katanya, kaki tu duduk support asli lagi lah. Baca ke apa? La ilaha illallah wahdah hingga sampai di qadir 10 kali. Nescaya dicatatkan baginya dengan tiap-tiap 10 hasanah. Allah, tengoklah. Dan hadis Jabir di sana. Anna Rasulullah ila akhirih. Karena hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, ya, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda kepada aku, Suratul Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas, 3 surah merupakan 3 surah yang digunakan oleh manusia untuk memohon perlindungan dengan Allah. 3 surah ni kita guna untuk ta'awwadza bihinna, kita minta perlindungan dengan Allah. Sesungguhnya manusia tidak mampu memohon perlindungan dengan Allah Ta'ala dengan tanpa melalui perantaraan seperti ketiga-tiga surah ini. Pada satu maknanya kalau kita minta Tuhan makbul lah.
Dan pada satu lafaz, bacalah surah-surah Mu'awwidhat ini setiap kali selepas solat 5 waktu. Surah 3 kul tu. Lalu Rasulullah pun menyebut surah-surah Al-Mu'awwidhat itu, surah Hasan ni lah. Hadis di atas telah dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abi Daud dan Ibn dan Hakim daripada Uqbah bin Amir berkata, ya amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidhati dubura kulli salatin. Ini sebagai muqawwadah tadi. Rasulullah menyuruhkan aku supaya membaca surah Mu'awwidhat setiap kali selesai daripada solat 5 waktu. Nak baca semua. Dan ayatul kursi, baca tu. Apa sekali-sekali? Ayat kursi sekali, Fatihah sekali. Gitu. Mana dalil suruh baca ayat kursi? Bawah dah. Kerana hadis Abi Umamah bahawa Rasulullah bersabda, barang sesiapa yang membaca ayat kursi mengiringi tiap-tiap salat fardu dan saja tidak menghalangikannya daripada masuk syurga. Orang yang baca ayat kursi selepas main 5 waktu ni tidak ada sebab nak sekap buat dia mati. Nanti masa mati lah. Dia tak mati tak masuk lagi. Itu kelebihan dia. Walaupun segi sanad hadis itu tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Majma' Zawaid jilid yang ke-10 ada sebut dengan beberapa sanad. Suatu daripadanya sanad yang bagus, sanad boleh kira lah. Tak boleh kita beramal. Dan diriwayat pada Sayyidina Ali bahawa Rasulullah bersabda, la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kemudian daripada asal bawah tu hadis tu saya sebut lepas mari dah tadi. Tengok. Kerana hadis yang diriwayat pada Abdul Rahman bin Ghanmin. Hadis lepas dah tadi tu dah. Kita tidak ulangi semula. Sebut dah tadi. Dan dibaca subhana rabbika. Masa lepas dah cuba tengok. Kami dengan Nabi bukan sekali. Apa makna? Acak kali. Beliau berkata pada akhir solatnya, ketika selesai pada solatnya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, hingga akhir. Habis dan dibaca ayat syahidallah. Panjang lagi tu bawah lah. Siapa di fa innallaha sari'ul hisab. Siapa saja. Baghdadi dalam kitab Mawdu'at, kitab ini 2 jilid, Al-Mawdu'at bagi Ibn Jauzi, Al-Hambali Al-Baghdadi, akan hadis Al-Haris bin Umairin daripada Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi an Ali bin Abi Thalib marfu'an. Hadis dia tu panjang. Inna fatihatal kitab wa ayatal kursi wa ayataini min Ali Imran syahidallah, hingga akhir. Panjang lagi tu. Mu'allaqatun bil arsy, digantungkan dengan arah. Panjang tu dah. Jadi situ suruh kita baca syahidallah. Syahidallah tu siapa akhir suruh kita baca. Dan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Panjang lagi celah tu, hingga bi ghairi hisabin. Mana bi ghairi hisabin? Tengok bawah ke satu. Iaitu qulillahumma malikal mulki tu'ti hingga akhir. Surah Ali Imran ayat 2 ni sampai 27. 2 ayat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bawah berkata ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, mahukah aku ajar untuk kamu satu doa? Tanya Mu'adz, mun nak doa aku nak jasa ni. Aku nak buat amalan sana ni. Nabi nak bagi ke Mu'adz. Di mana jika kamu berdoa dengannya nasihat Allah Ta'ala akan menunai segala hutaimu. Masya-Allah. Kalau mu baca doa ni hutainya nak putus selesai hutai.
Ha? Walau hutangmu sebesar bukit Uhud sekalipun, baca Uhud bukit Ahad tu. Bukit Uhud. Walau hutang banyak pun tu harus selesai, boleh tunai. Wahai Mu'ad, berdoalah dengan menyebut Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha ila akhir. Hingga akhirlah siapa dia? Irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwaka. Siapa satu doa dah. Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis ini dalam Mu'jamul Kabir jilid 15, tambah lafaz tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Baca tu lagi. Dan setengah daripada doa yang ma'thur daripada Nabi. Doa lagi ni. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal kasal wa minal jubni wal fashal wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika min juhdil bala min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Tengok di sana tu dalil, tapi dia doa tu dia pun tak sekali dah tu. Cuma dalam satu nuktah tu ada dalil dia. Kita hipung. Akan satu daripada Abdullah bin Abi Aufa al-Aslami berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di atas kami, beliau bersabda. Rasulullah tu baik bagi, dia berucaplah, barang siapa yang ada baginya hajat kepada Allah ataupun kepada seorang pada makhluknya, hajat kita sama makhluklah, maka hendak ia berwuduk dan hendak semaya ia 2 rakaat, kemudian hendak berkata ya la ilaha illallah sampai ke akhir. Kemudian memohon ia akan Allah Ta'ala pada pekerjaan dunia dan akhirat, barang yang hendak ya, maka sungguhnya ditakdirkan ya. Mana Tuhan terima dan Tuhan takdir sepertilah hak kita minta. Hutang apa semua lepas belaka tu. Atas dia kata wan najata minan nar tu, lafaz doa atas tu ada warid juga hadis bawah lah. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, adalah di antara doa Rasulullah ialah Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik ila akhirih. Hadis tu riwayat Al-Hakim, mengikut pendapat Hakim mengatakan hadis itu sahih ala syarti muslimin. Ada takrif di bawah. Oleh sana pula minal hammi wal kasal tu. Daripada Muslim bin Abi Bakrata berkata ya, bapa saya mendengar saya berkata Allahumma inni ila akhirih, lalu ia berkata, Amo dah baca doa tu, ayah juga dengar. Ayah katakan, wahai anakku, doa ini engkau dengar daripada siapa? Kamu baca, mendengar siapa baca ni? Saya berkata, saya mendengar engkau berkata akan dia. Saya dengar ayah baca lah. Ayah lupa lah. Kata bapaknya, lazimkanlah doa itu. Kalau tu baca semua, mu kena baca semua doa ni. Karena sesungguhnya aku mendengar baginda Rasulullah ni, ayah dia kata, doa ni aku dengar Rasulullah berkatakan dia. Aku dengar Nabi baca, abang tu aku baca. Molek dah mau dengar ayah baca semua. Baca semua. Aku dua berbawah waqahir rijal. Daripada Abi Nadrata, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ya, ada tu kita lakah-lakah ambil jawi. Pada suatu hari Rasulullah masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba ia berjumpa seorang lelaki dari Ansar, dikatakan baginya Abu Umamah, nak baginya yuqalu lahu. Orang duk panggil Abu Umamah dia. Nabi jumpa. Beliau bersabda, wahai Abu Umamah, tidaklah bagiku aku melihat engkau duduk dalam masjid pada waktu semaya. Aku duk berhati dengan duduk dalam masjid bukan waktu semaya pun. Duduk apa? Tak. Kata Abu Umamah, ya Rasulullah, duka cita, amo serabut.
hutang banyak. Dan hutang yang melazimikan daku, hutang. Bila sejak dia cakap serabut buruk hutang. Maka bersabdanya, tidakkah aku ajar kamu akan kalam yang mana kamu membacakan dia, Allah Ta'ala menghilangkan duka cita kamu. Nak dak Nabi kata, aku nak ajar satu doa, kalau membaca hening Allah Ta'ala hilang duka cita. Hutang-hutang apa terucuk akal ni. Dan Allah Ta'ala menunaikan hutang kamu daripada kamu. Anak selalu saya berkata, bahkan ya Rasulullah, beliau bersabda, bacalah kamu waktu pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika, ni doa nak lepas hutang. Baca ni. Lepas hutang. Katanya hingga akhir lah. Maka saya memperbuat demikian itu. Apa macam ngerti doa tu? Tak lama. Maka menghilang oleh Allah akan duka cita aku dan membayarkan daripada aku akan hutang aku. Lucu hutang tu. Baca pagi petang. Habis. Atas tu wasamatatil a'da. Akan satu turun di bawah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah memohon perlindungan ia daripada min jahdil bala wa darkis syaqa ila akhirih. Nabi kita dah baca dah tu. Dah baca tu. Naik ke atas ini sekaliannya yang disebut akan dia Syekh Ibnu Hajar sebut sana. Dan beberapa lagi zikir dan doa yang mangkul daripada Nabi yang lain daripada tersebut itu. Banyak lagi yang tersebut dalam dalam kitab Raudut Talib dan lainnya. Tetapi tertibnya berlain lah. Tertib tak sama. Cara tertib doa. Dan hendaklah engkau baca pula apabila selesai engkau daripada semaya fardu akan doa yang disebut oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ini doa Imam Ghazali ni. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim Allahumma antas salamu wa minkas salamu wa ilaika ya'udus salamu وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سبحان رب العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Doa ni disebut Hujjatul Islam bawah Imam Ghazali di dalam kitab Ihya juzuk pertama 333 tabuak Darul Ma'rifah. Dia buka tengok kitab Ihya. Jadi sebagai rajak yang mudahlah kita nak cari. Habis kata tertib wirid selepas semaya. Tertib je ni. Ataupun akan baca kemudian daripada semaya akan bacaan yang telah masyhur kaifiatnya itu. Hak mana kaifiat masyhur? Iaitu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf murid bagi Syekh Ahmad Al-Qasasi. Bawah tu ada nama dia tu nah. Di dalam kitab Umdatul Muhtajin. Ni kitab ni. Carilah. Kita pun tak ada lagi. Kalau Umdatul Muhtaj atau kitab Syarah Minhaj yang ditulis oleh Ibnu Mulakin. 16 jilid ada Syarah Minhaj. Tapi yang lain ni Umdatul Muhtajin, kita suku-suku dah. Ia nakal daripada kebanyakan orang Madinatul Rasul yang semasa dengan dia. Dibacakan tiap-tiap lepas semayanya 5 waktu. Astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ini tertib wiridnya mudah ni, pendek-pendek أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين hingga akhir.
Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kita buah ni ya. Nak pendek dah. Yang akhir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ingat belakang dah tu. Talakah lalu sampai di azim. Syahidallahu annahu la ilaha illa sampai di al-islamu. Batu kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha siapa dihisab. Pada belakang dah. Kemudian maka akan baca subhanallah 33 kali dan akan baca pada akhirnya kita jatuh situ dah. Kita tu jatuh tu ada tambah. Dan akan baca pada akhirnya subhanallahi wa bihamdih. Tambah celah di antara akhirnya dengan alhamdulillah tu, situ tu ada jatuh kita. Jatuh kita tulis. Tulis silap jatuh. Nak tambah ini. Dan akan baca pada akhirnya dalam kurungan subhanallah wa bihamdih. Lepas tu katuk kurungan, katuk wonglip. Lepas tu tulis. Dan engkau baca alhamdulillah 33 kali. Tulis tak naskah aku tu jatuh. Gini nak banyak lambat-lambat, hak kena tambah. Subhanallah wa bihamdihi. Dalam wonglip tu dalam kurungan. Dan engkau baca alhamdulillah dalam wonglip dalam kurungan 33 kali. Tambah lagi. Dan engkau baca pada akhirnya bagulah alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin. Itu ada dah tu. Itu ada dah. Jadi jatuh tu kakak sebaris juga lah. Masuklah kita. Dan engkau baca Allahu Akbar 33 kali ataupun 34 kali supaya genak 100. Dan engkau baca pada akhirnya la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummiyyi ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله 3 kali. Baru ya latif ya kafi ya hafiz ya syafi. Nak buat lagu mana lah ke weh? Baca tu ya. Ya Latifu ya Kafi ya Hafidhu ya Syafi ya Latifu ya Wafi ya Karim wa antallah. Khaning ni jaga-jaga orang bawa lah ni. Kalau orang tua zaman dulu buat orang tua. Kita pergi duduk semula. Kemudian maka mengucap olehmu la ilaha illallah 10 kali. Tapi tua lanjut la ilaha illallah. Itu baita. Orang tua yang ngatik galik ngah. Tak. Kalau lepas ya lati ya kafi ni kita tak ingat ya lati betul. Dah kita tak ngapa. Tak. Padahal bukan ada payah ni. Kemudian maka mengucap olehmu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin birahmatillahi wa karamih. Kemudian maka akan baca doa barang doa yang akan kena lah. Nak baca doa ke apa baca dah doa kita wasa ingat apa nak baca tu. Ni satu. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, segia akan baca kemudian daripada tersebut itu doa jawami'ul kawamil. Bukan jawami' dak. Apa dah? Jawami'ul kawamil. Bukan jawami'ul kalim.
Ada setengah kita zaman kali kawamil, iaitu doa yang diajar oleh Rasulullah akan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini doa ni apa tak apa dah, iaitu Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa as'aluka minal khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'idzuka mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka ma qadaita li min amrin an taj'ala 'aqibatahu rusda. Maka doa ini di bawah tu yang tersebut ini diriwayat oleh Ummu Kalsum binti Abi Bakrin daripada Aisyah. Ada tempat ambil tu doa tu. Nah, bawah tu hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Bawah. Doa Rasulullah ajar kepada Fatimah. Anak dia lah. Kemudian banyak doa weh. Aisyah lagi, Fatimah lagi, depan siapa dia lagi tahu tu. Doa Nabi Isa lagi. Banyak sangat tu. Akhir-akhir Rabbana atina fid dunya hasanah. Sudah tu apa dah. Tak nak ngapa panjang-panjang dak. Aisyah lagi. Akhir-akhir Rabbana tengah minit. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Tu doa paling mudah sekali. Kemudian baca oleh muakan doa yang dipesan dengan oleh Rasulullah akan Sitina Fatimah. Sayyidatina lah Sitina tu. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Dan iaitu doa Fatimah ni. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu wa min azabika astajiru la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah bima aslahta bihi salihin. Hadis ada bawah tu. Diriwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi anaknya yang bernama Fatimah, apalah yang menegahkan dikau bahawa aku mendengarkan barang yang aku berpesan kepada akau dengan dia, iaitu bahawa akau kata apabila berpagi akau dan berpetang akau, ya Hayyu ingat aku. Habis kata. Kemudian maka baca oleh muakan doa yang dibacakan dia oleh Nabi Isa alaihi salam. Bisa pula dah. Bawah tu nama Nabi Isa tulis bawah lah. Dia beranak mana. Dia turun mana disebut tu. Baca di bawah tu tak ada apa nama dia. Isa bin Maryam binti Imran. Bin Bashim bin Amun bin Misha bin Hazkia, nama pelik-pelik belakang dah. Doa dianya iaitu Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru bi yadika la bi yadi ghairik wa asbahtu murtahinan bi amali wa la fakira afqaru minni ilaika wa la ghaniyun aghna minka anni. Allahumma la tusmit bi aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'alid dunya akbar hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallat alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Akan satu tu diriwayat pada Ja'far bin Barkan katanya anna Isa bin Maryam alaihissalam kana yaqulu. Jadi doa Nabi Isa tu ada waris pada hadis juga dah. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Abdul Razak Sunani. Kemudian akan bacakan doa yang akan kanak pada doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah doa mana pun daripada sahabatnya dan pada orang yang soleh-soleh dulu-dulu, seperti segala doa yang tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin bagi Imam Ghazali. Hagi buka tengok sana lah. Jadi mungkin musannif tu ambil daripada kitab Ihya letak sini. Dan segala zikir dan doa yang tersebut dalam azkar bagi Imam Nawawi. Tu banyak lagi kita azkar Nawawi. Dia akan berdoa. Rahimahumallah ta'ala lain.
Kita sambung esok dan insya-Allah sebagai sesi yang terakhir bagi esok, tinggal lagi dalam 40 muka surat. Kita baca sekaligus lah esok, insya-Allah taala. Hukum menyapuh muka selepas salat, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana kull arifin nawwir qulubana waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.